kan, kenapa pentingnya kita kena kenal kulit ni? Sebenarnya sangat penting sebab kalau kita tak kenal kulit tu, kita tak tahu pasal kulit, kita akan ada masalah. Masalah macam ni tau, masalah nak pilih skincare untuk customer ataupun diri kita sendiri, and then kita tak faham konsep kulit tu punya peranan dia dengan kita punya penjagaan kulit tu. Tak penting pun jaga kulit muka. Yang dia tahu yang penting jaga kulit badan je. Sebenarnya kulit muka pun penting sebab dia adalah organ yang terbesar. So kalau kita tak hargai dia, kita tak jaga dia, so sangat-sangat rugi sebenarnya. Faham tak? Okay, and then kalau nak tahu saiz kulit, saiz organ kulit ni dalam anggota badan kita adalah sebesar, yang boleh mencecah 20 kaki persegi. So sangat besar, betul tak? Sangat besar. So kalau kita tak jaga kulit, so memang rugilah sebenarnya. Faham tak? So warna kulit pula dikawal oleh sel yang bernama melanocyte. So sel ni dia terletak dekat lapisan epidermis kita. Lapisan epidermis, dan menghasilkan pewarna atau pigmen yang disebut sebagai melanin. So faham ya? So sel melanocyte ni dia terletak dekat lapisan epidermis kulit muka kita. Lapisan epidermis ni adalah lapisan pertama. Lapisan pertama. Kulit kita ni dia ada 3 main layer. 3 main. Ni main layer dia tau. Epidermis, dermis dengan subcutaneous tissue. So melanin ni dia adalah fungsi dia untuk sebagai menghasilkan warna dekat kulit muka kita. So dia ni sel melanin ni adalah daripada melanocyte tadi tu. So dia terletak dekat epidermis kita. So bayangkan kalau lapisan epidermis kita tu, bayangkan kalau lapisan epidermis kita tu rosak, terhakis, so macam mana dia nak protect kulit muka kita? Faham tak? And then semakin banyak melanin dihasilkan, semakin gelap warna kulit seseorang. So maksudnya, kulit orang gelap tu bukannya maksudnya kulit dia tak cantik ataupun kulit dia macam paling buruk ke apa ke, tak. Tapi sebenarnya kulit gelap ni dia bagus sebab melanin dia sangat banyak. Dia protect kulit muka dia. Orang yang kulit cerah, yang suka nak cerah, nak putih melepak macam tu kan. So sebenarnya tak bagus pun. Faham tak? Sebenarnya kulit ni once dia dah bersih, dia lembap, dia tak kering, and then dia tak ada masalah jerawat. So actually itu pun dah bagus sebenarnya. Kita tak boleh nak expect macam I nak kulit macam orang tu, kulit dia flawless lah apalah. Actually flawless ni dia lebih kepada makeup sebenarnya. Faham tak? Kalau saya tak makeup, muka saya tak cantik pun. Sebab tu orang kata beauty consultant American ni cantik waktu lawa je. Tapi kita kena tengok balik kulit. Faham tak? Sebab efek makeup ni dia adalah berkait dengan kesihatan kulit tadi tu. Kita semua kena tahu 3 fungsi utama kulit kita. 3 fungsi utama. Apa 3 fungsi tu adalah, first, kulit kita ni dia sebagai pelindungan. Kita kena tahu kulit kita ni sebagai pelindungan. Nombor 2, dia untuk pengawalan atau regulasi. Dan yang ketiga, sebagai untuk fungsi sebagai diri rasa. So yang pertama, pelindungan. Macam mana kulit tu buat pelindungan dekat kita? Lapisan paling luar kulit berperanan sebagai pelindung fizikal dari tekanan. Daripada kecederaan, radiasi dan bahan kimia serta mikroorganisma. Tanpa kulit, tisu serta organ dalaman terdedah kepada kecederaan dan jangkitan. So nampak tak, kalau kulit kita ni dia tak sihat, dia ada masalah, macam mana dia nak bagi perlindungan macam tu? Faham tak? So persekitaran kita sebenarnya penuh dengan pelbagai organisma. So kulit kita ni dia sebagai pelindung kepada kita. So maksudnya memang kita kena jaga dia. Yang kedua, fungsi kulit adalah sebagai pengawalan atau regulasi. Ia berperanan sebagai mengawal beberapa aspek fisiologi tubuh. Yang pertama, dia ada 3 fungsi. Kalau untuk pengawalan ni dia ada 3 fungsi tau. First, sebagai untuk kawalan suhu badan, and then second untuk keseimbangan cecair badan, and then yang third untuk vitamin D. So yang first, suhu badan. Kelenjar peluh di dalam lapisan dermis. Lapisan dermis tu lapisan kedua utama tadi tu. Melepaskan peluh ketika cuaca panas. So perasan tak, bila kita cuaca panas, kulit muka kita berpeluh. Faham tak? Tapi bila bukan cuaca panas, maksudnya cuaca sejuk, dia takkan hasilkan peluh. So maksudnya kulit tu, fungsi dekat dermis tadi tu, dia akan buat kerja tu untuk kawal suhu badan kita. So bila panas, dia akan keluarkan peluh. Kenapa dia hasilkan peluh? Sebab untuk balancekan,
untuk meredakan suhu badan kita. Okey, faham tak? Okey. Selain daripada itu, rambut, bulu pada kulit juga membantu mengawal suhu badan. So nampak tak? Kalau orang tu dia guna produk kilo kan, okey, atau produk tak selamat lah, produk yang ada mercury, ada hydroquinone semua tu kan. So kadang-kadang kita boleh nampak bulu dekat muka pun tak ada. Faham tak? Sebenarnya dia salah. Okey, sebab bulu dekat kulit muka kita ni pun dia berfungsi untuk kawal suhu badan kita. Okey, suhu kat badan kita. So, bayangkan kalau kulit pun tak ada. Sebab tu lah kadang-kadang punca pada kulit tu jadi sensitif. Okay, yang kedua, suhu badan tadi tu keseimbangan cecair badan. Okey, selain mengawal suhu badan, okey, peluh juga mengekalkan keseimbangan cecair di dalam tubuh badan. Okey, selain peluh, cecair badan juga dibuang melalui air kencing dan juga pernafasan. Okey. So, vitamin D, interaksi kulit dengan cahaya matahari akan menghasilkan vitamin D melalui proses tertentu dalam tubuh badan kita. Okey. Okey, dan yang ketiga, fungsi kulit tadi tu adalah sebagai deria rasa. Okey, deria rasa. Okey, kulit manusia mengandungi jaringan urat saraf yang luas. Okey, berfungsi mengesan deria rasa berbeza seperti panas, sejuk, sentuhan dan sakit. Okey, gangguan pada deria ini boleh menyebabkan kesan yang besar. So, bayangkan kalau kita ataupun customer kita atau prospek kita dia pakai produk yang tak selamat tadi tu, produk yang ada kandungan mercury tu. Okey, so dia boleh menghilangkan sebenarnya deria rasa pada kulit tu. Sebab itulah, okey, kadang-kadang dia tak boleh rasa pun sakit ke apa. Tapi once dia stop je, okey, baru dia start rasa. Bila dia tukar produk yang selamat, baru dia start rasa. Baru dia start dia tahu. Baru dia start tahu yang kulit dia tu sebenarnya ada rasa sakit semua tu, faham tak? Okey, so bahaya kan? Okey, so jom kita tengok. Okey, seterusnya. Okey, kulit terbentuk, okey, daripada 3 lapisan utama macam saya kata tadi tu. Lapisan yang pertama, okey, ni adalah lapisan utama tau yang saya cakap ni. Okey, lapisan pertama adalah epidermis, okey, yang terbentuk daripada keratin yang keras. Okey, kat luar ni lah. Okey. So, lapisan kedua adalah lapisan dermis. Okey, kat sini dekat lapisan dermis ni dia mengandungi kolagen, fibroblast, gentian kenyal, okey, dipenuhi dengan hujung saraf, salur darah serta kelenjar minyak dan juga kelenjar peluh. So dekat dermis ni lah yang ada semua benda yang saya cakap ni tadi. Faham tak? Okey. Okey. Yang seterusnya, okey, dekat lapisan dermis ni juga kelenjar minyak menghasilkan sebum, iaitu sejenis bahan yang berminyak. So kalau contoh orang tu pernah guna produk mercury atau produk kilo ni kan, okey, so dia boleh mengakis lapisan epidermis. So bila lapisan epidermis ni tak ada, lapisan pelindungan pertama ni tak ada, so dia akan menjejaskan lapisan dermis tadi juga sebenarnya. Okey, that's why kita tengok kenapa lepas dia stop produk mercury je kulit muka dia break up teruk, faham tak? Sebab dah tak ada perlindungan dah kat lapisan epidermis tadi tu. So lapisan dermis ni lah yang dekat tempat tu yang ada saraf, salur darah, kelenjar minyak, kelenjar peluh. Lepas tu kelenjar minyak tadi tu dia akan hasilkan minyak sangat banyak, sebum banyak. Lepas tu yang akan menyebabkan pori tersumbat. And then jangan tanyalah kenapa jerawat tu naik banyak. Macam hairwire sangat. Faham tak? Okey. Okey, dan lapisan yang ketiga, okey, adalah subcutaneous tissue atau lapisan lemak dekat situ. Okey, bahagian kulit yang paling dalam, okey, terdiri daripada sel lemak iaitu tisu subcutaneous. Okey, bahagian ini berfungsi sebagai penghalang untuk mempertahankan kemasukan bahan berbahaya dan mikroorganisma. Okey, so nampak tak setiap rentas utama kulit kita ni, kulit muka kita, dia ada fungsi dia sendiri. So kalau orang yang macam dia pakai produk mercury ni, dia hakis lapisan epidermis tu, okey, so macam mana kulit tu dia nak protect diri dia sendiri, faham tak? Kita dah rosakkan dia sebenarnya. Okey, so skin barrier pun automatik akan rosak lah. Okey. Okey. So next. Okey, ada yang saya baca lah. Saya baca, ada bahan bacaan yang saya baca tu. Dia kata kalau kita nak kenal jenis kulit tu, okey, nanti saya akan share sekejap lagi. Dia ada cara dia. Saya tak pernah buat. Tapi kalau siapa yang ada buat, mungkin boleh bagi bagi macam pendapat juga dalam live ni. Okey. Okey. So, terdapat beberapa perubahan yang akan berlaku kepada kulit seperti
hormon. Okey, satu, merangsang kelenjar minyak untuk menjadi aktif. Okey, ini menyebabkan penghasilan sebum bertambah terutama bagi remaja lelaki. Okey, hasilnya muka dan rambut menjadi amat berminyak serta kulit wajah berjerawat. Okey, especially orang yang dah akil balil. Faham tak? Kita perasan kan kalau orang dah akil balil ni, okey, dia dah kulit dia cepat je naik jerawat, betul tak? Okey, itu salah satulah, itu tanda hormon. Okey. So yang kedua, kelenjar peluh. Okey, mula dikeluarkan semasa akil balil. Okey, kelenjar ini terletak di ketiak dan kemaluan. Okey. So kalau kita perasan, kalau kita berpeluh, okey, kelenjar peluh kita yang utama dia letak dekat ketiak dan juga celah kawasan kemaluan tu. So kat situ yang akan basah. Kalau contoh kita senaman ke apa ke, kat situ yang paling cepat berpeluh, betul tak? So dekat situlah dia punya ada kelenjar peluh dekat situ. Okey. Okey, peluh daripada kelenjar berkenaan akan bergabung dan bakteria di bahagian permukaan kulit dan menghasilkan bau badan. Okey, so kalau contoh kita jenis yang kuat berpeluh, so kena kerap mandi sebenarnya. Okey, kerap mandi. Okey. Sebab dia bila kita kuat berpeluh ni, dia akan menghasilkan bau badan. So kena kerap mandilah. Kalau contoh kita bersukan ke apa ke, kita kena cool down sekejap. Okey, lepas tu kita kena mandi bersih-bersih. Okey. Okey, kulit yang cantik dan menjadi idaman kebanyakan orang, okey, adalah seperti licin, tegang, anjal dan tampak kemerah-merahan, pink-pink macam tu. Okey. Ada yang menginginkan kulit bebas daripada jerawat dan juga kulit kering. Okey, ini sangat-sangat betul, betul tak? Okey. Okey, tapi ada juga yang cakap dengan saya, okey, kalau dia nak guna skincare tu, dia terus dia tanya bila kulit dia boleh cantik. Okey, sebenarnya guna skincare ni kulit takkan cantik macam kita pakai makeup. Cumanya apa yang jadi bila kita pakai skincare ni, okey, bila kita pakai beauty skincare ni, kulit kita akan bersih, okey, akan lembap, tak kering, okey, pori kecil, okey, minyak tak akan dihasilkan dengan banyak, dia akan kontrol minyak. Okey, itulah kelebihan sebenarnya bila kita guna skincare. So, tak ada istilah macam kita akan terus cantik ke apa ke, tak ada. Sebab skincare ni dia adalah rutin penjagaan kulit muka. So, memang kita kena sentiasa pakai sebenarnya, okey. Okey, pH kulit pula, okey. pH kulit normal adalah antara 4.2 hingga 5.6. So, bayangkan kalau kita cuci muka, lepas tu kita skip next step. Contohnya kita pakai softener. So, softener ni lah yang fungsi untuk balancekan pH kulit muka kita tadi. So, kalau kita tak pakai, macam mana nak balancekan balik pH kulit muka kita? So nampak tak? Okay. Basic routine skincare tu dia sangat-sangat penting. Kita tak boleh nak skip atau kita tak boleh nak cakap, banyak ni nak pakai. Tak boleh. Kalau kita betul-betul committed ataupun kita betul-betul nak dapatkan kulit yang sihat, kulit yang bersih, so memang kita kena bagi komitmen sebenarnya. Okay. Kita ada 5 jenis kulit. Okay, 5 tau. 5. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Tapi 5. 5 jenis kulit. Okay, so apa 5 tu? Okay, jenis kulit yang pertama adalah kulit normal. Okay, macam mana kita nak tahu orang tu atau kita sendiri kulit jenis apa? Okay, so kulit normal ni jenis dia adalah, okay, jenis kulit dengan kelembapan yang seimbang dan kulit tak terlalu berminyak dan tak terlalu kering. Okay. Okay. And then kulit normal juga liang pori dia tak ketara. Okay. And then tekstur kulit normal ni, tekstur dia kulit tu lembut dan juga halus. Okay. Lepas tu kulit normal ni juga toner kulit muka dia tu sekata, segar, cerah dan tanpa cela. Itu adalah keadaan kulit normal tadi tu. Okay, faham tak? Kita ada 5 jenis kulit. Okay, 5. Yes, 5. Bukan 4, bukan 3, bukan 2. Okay. Okay, so jenis yang kedua adalah, okay, tadi kulit normal. Okay, jenis yang kedua adalah kulit kering. Okay, kulit kering. Okay, so apa ciri-ciri kulit kering ni? Okay, jenis kulit kering ni dia menghasilkan sebum lebih sedikit daripada kulit normal tadi tu. Okay, dan kurang hidrasi atau kurang lembapan. So tu kulit kering. Maksudnya kulit dia hasilkan minyak lebih sikit. Lepas tu kulit dia kurang lembapan. Ni kulit kering And then kulit kering ni, okay, dia akan rasa ketat, rapuh, kasar dan juga kusam. Okay, siapa yang cuba tengok muka kat cermin sambil kita tengok live ni kan, cuba tengok muka kat cermin. Ada tak ciri-ciri yang Fasihah cakap ni? So kalau ada, so maksudnya itu kulit kering lah.
Okay, and then kulit kering ni pula mudah menggelupas dan juga terasa tegang selepas kita cuci muka. Okay, so itu adalah ciri-ciri kulit kering. Okay, faham tak? Okay. Okay, yang seterusnya. Okay, jenis kulit yang seterusnya. Okay. Kombinasi. Okay, kejap lagi saya akan jawab soalan. Okay, simpan dulu soalan tu. Okay, saya dah nampak dah ada yang tanya soalan. Okay, tak apa. Boleh je tanya. Nanti saya tengok balik. Okay. Okay, kombinasi. Jenis kulit yang seterusnya adalah kombinasi. Okay, ciri-ciri kombinasi, kulit kombinasi ni adalah mempunyai jenis kulit berbeza di zon T dan pipi. Okay. Jenis berminyak di zon T, dahi, dagu, hidung. Maksudnya kawasan T-zone, hidung dan dagu ni dia oily. Tapi pipi kiri kanan dia kering. Okay. So itu adalah ciri-ciri kulit kombinasi. Okay. And then, okay, jenis normal atau kering bahagian pipi. Okay. And then dia akan ada blackhead, whitehead dekat kawasan hidung atau dagu. So itu adalah antara ciri-ciri kulit kombinasi. Okay. Cuba tengok kat cermin. Okay. Sambil-sambil kita belajar ni kan, letak cermin dekat sebelah. Cuba tengok ada tak ciri-ciri yang Fasihah cakap ni. Okay. Jenis kulit yang seterusnya, okay, adalah yang keempat, kulit berminyak. Okay. Ciri-ciri kulit berminyak ni, jenis kulit dengan pengeluaran sebum atau minyak yang berlebihan. Okay. Liang pori besar, jelas kelihatan. Cuba tengok. Ada tak liang pori besar kat muka? Okay, especially kat sini kan. Okay, liang pori ada besar tak? Okay, lepas tu tengok oily tak muka? Okay, and then terdedah kepada pelbagai bentuk masalah seperti jerawat, cela, blackhead, whitehead. So, itu adalah antara ciri kepada kulit berminyak. Okay, orang kulit berminyak ni kan, dia sentiasa berminyak. Tak kisahlah makeup ke, tak makeup ke, duduk rumah ke, keluar rumah ke, dia berminyak je sentiasa. Itu yang kulit berminyak. Okay, so jangan confuse dengan jenis kulit yang lain. Okay. Okay, seterusnya, last sekali, jenis kulit sensitif. Okay, ini yang saya rasa semua orang macam tak ingat, betul tak? Sampai ada yang kata 3, 4 tadi tu. So, kita ada 5 kan? So, yang kelima adalah kulit sensitif. Okay, sebab kita ramai kan dapat customer atau kita sendiri yang ada masalah macam tu, sensitif kan? So, itu adalah keadaan kulit yang kelima lah, jenis kulit yang kelima, kulit sensitif. Okay, subkategori daripada 4 jenis kulit di atas. Okay, sensitif boleh jadi sebab jenis kulit atau produk atau ingredient produk yang beri reaksi semasa pemakaian atau selepas pemakaian. Dia punya tindak balas. Okay, lepas tu tanda-tanda sensitif tu adalah termasuk kemerah-merahan, gatal, kering, pedih, radang dan juga merengsa lah. So itu adalah ciri-ciri kulit sensitif. So kalau anda ada salah satu ciri ni tadi, so maksudnya kulit anda pun ada sensitif juga kat situ. Faham tak? Walaupun kulit tu kering, tapi kalau ada rasa macam Fasihah cakap tadi tu, ada rasa pedih, gatal, okay, ada rasa kering, pedih, radang, merengsa tu, so itu pun kira sensitif juga. Faham tak? Okay. Okay. So, sekejap okay, saya baca satu soalan dulu. Nak tanya kulit akak kering tapi selepas guna Medik ada jerawat. Macam mana tu? Okay, Kak Fiza ni, dia tak ada mask lagi. Betul tak Kak Fiza? Kak Fiza tak ada mask lagi kan? Okay, mungkin, okay, sebab Kak Fiza baru nak pakai Medik. So, mungkin ingredient dalam produk yang Thymus Redeem Kak Fiza pakai tu, dia nak serasi dengan kulit muka. So, dia akan bagi reaksi macam tu. As long as dia tak bagi rasa pedih, gatal, merengsa tu is okay. Faham tak? Kadang-kadang kita kena bagi masa untuk produk yang kita pakai tu, ingredient tu, dia serasi dengan kulit kita. Okay? Actually, jerawat ni, jangan risau pun sebenarnya. Bila ada jerawat, dia sebenarnya dia bersihkan kulit muka kita juga sebenarnya. Faham tak? Dia akan buang semua kotoran tu keluar. Faham tak? Cumanya cara macam mana kita nak pastikan jerawat tu tak ada lagi. Ataupun kita nak elakkan dia. Faham tak? Sebab tu kita kena ada complete routine skincare. Ada cleanser, ada mask, ada penyegar, ada moisturizer, ada sunscreen. So 5 basic ni kalau kita tak ada, memang akan naik lah. Jerawat ke, blackhead, whitehead ke, memang akan ada. Faham tak? Okay? So bagi tempoh dekat skincare tu untuk serasi dengan kulit tu juga sebenarnya. Okay? Okay.
Kalau lepas pemakaian rasa panas normal tak? Sebab baru pakai MK. Okay. Rasa panas, gatal. Okay, tak apa, kita pergi next. Okay, next. Okay, sekarang ni Fasal nak share pasal skin barrier. So, mungkin Fiza Kama boleh dengar yang ni. Okay, so, dia related lah. Okay, skin barrier. Okay. Wah, thank you. Siapa yang tulis ni? Sarah Taib. Thank you. Dia dah tulis jenis kulit. Dia go give. Thank you. Okay. Okay, skin barrier. Okay, skin barrier. Okay, tanda-tanda skin barrier rosak. Okay, so dengar ni. Kalau ada ciri-ciri ni, ada tanda-tanda ni, maksudnya skin barrier kulit anda rosak. Okay. Okay, first. Akan rasa kering, gatal, kasar, naik jerawat, sensitif, meradang. Lepas tu sampai dapat infection pun ada. Okay, and then bakteria pun ada. So, itu adalah tanda-tanda skin barrier kulit anda rosak. Okay, macam mana skin barrier ni boleh rosak? Okay, banyak sebab. Okay, banyak sebab. Okay, antara dua sebab tu adalah, okay, first, anda tak pernah pakai rutin skincare sebelum guna Mary Kay. Maksudnya, dulu pakai cleanser je. Cleanser drugstore ke apa-apalah. Okay, anda tak pernah pakai pelembap, tak pernah pakai sunscreen, tak pernah pakai penyegar, tak pernah. Seumur hidup tak pernah pakai. Tiba-tiba lepas 30 tahun, okay, atau 40 tahun atau 20 tahun baru nak start pakai skincare. So, kulit tu dia macam terkejut jap. Faham tak? Kulit tu dia macam terkejut macam, apa benda ni kan? Macam tu, faham tak? Dia macam, apa, siapa kau ni? Macam tu, faham tak? Okay, so dia terkejut jap, okay. So, skin barrier boleh rosak sebab tu, yang pertama. Yang kedua, okay, skin barrier boleh rosak sebab penggunaan produk sebelum ni. Kalau contoh kita pernah guna produk Mercury atau produk pengelupasan, produk yang mengakis, okay. So memang skin barrier kita akan rosak. Akan rosak. Okay, sebab produk yang ada Mercury ni, ada pengelupasan ni semua kan, dia akan mengakis lapisan epidermis kulit muka kita. Faham tak? Lapisan pertama tadi tu. So bila lapisan epidermis tu rosak, macam mana dia nak protect kulit muka kita? Faham tak? Sebab kulit muka kita ni, dia memang dah ada perlindungan dia sendiri tau. Okay, kalau kita tak pakai skincare pun, dia memang boleh jaga diri dia. Tapi, bila kita meningkat usia, collagen semua akan berkurangan. Okay, elasticity kulit pun akan berkurangan. So, kita perlu pakai produk yang betul untuk bantu kulit tu jaga diri dia. Faham tak? Okay, semua orang kena faham benda tu. Okay? So, kita kena faham lah. Kalau contoh, selepas 30 tahun baru kita nak pakai skincare. Okay, kulit kita bagi reaksi pedih ke apa ke semua, kita kena sabar je. Sabar, pakai complete rutin. Okay, konsisten pakai, insyaAllah akan okay. Faham tak? Okay. Okay, so next. Okay, macam mana nak protect dan baiki skin barrier yang dah rosak ni? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Okay, siapa boleh cakap nak tahu tak? Macam mana nak? Banyak dah soalan Okay, sekejap lagi Fasal silap. Okay, macam mana nak protect dan baiki skin barrier? Siapa nak tahu? Mesti ramai nak tahu kan, betul tak? Nak tahu tak? Bagus, nak tahu lagi-lagi. Ramai komen lagi excited saya nak share macam mana nak improve skin barrier ni. Saya tahu sebab even kita dah pakai Mary Kay lama pun, okay, kadang-kadang ada masa yang kita rasa kulit tiba-tiba rasa pedih, betul tak? Kadang-kadang ada rasa macam, kenapa rasa macam kering sangat ni, rasa gatal lah. Ada masa macam tu, betul tak? Saya sendiri pun kadang-kadang tiba-tiba asal rasa pedih ni, macam tu. Faham tak? Okay, ramai nak kan? Okay, so saya sharekan, Okay, first sekali kita kenalah pakai complete rutin skincare. Itu yang pertama sekali. Faham tak? Okay, so kalau kita nak improve skin barrier kita, okay, kita nak protect dia balik, kita nak kuatkan balik pertahanan kulit muka kita ni, kita kena ada complete skincare rutin. Kalau tak complete, habis live ni terus buka InTouch order barang. Okay, WhatsApp SD ni gambar muka saya. Tolong bagi tahu saya apa lagi saya nak pakai. Ini list barang yang saya ada sekarang. So, dia akan bantulah. Okay, first kali yang tu. Completekan rutin skincare. Okay, nombor 2.
Okay, orang yang kulit sensitif ni, okay, jangan campur towel mandi lap badan tu buat lap muka sekali. Jangan. Okay, bukan orang kulit sensitif je, tapi semua orang. Semua orang. Kita semua kena ada satu towel khas atau tisu khas, memang khas untuk lap muka. Faham tak? Kita tak boleh guna towel mandi lap badan tu. Kita yang buat lap punggung, semua kaki kan, belakang, ketiak semua tu. Celah-celah tu kita buat lap muka sekali. Kita nampak ke bakteria? Kita tak nampak tau. Faham tak? Okay, so kita kena ada satu towel atau tisu khas untuk muka kita. Okay, so start hari ni asingkan. Okay. Okay, nombor 3. Okay, minyak daripada tumbuh-tumbuhan akan bantu repair skin barrier dan bantu menggalakkan kulit daripada kehilangan lembapan. Okay, macam mana kita nak tahu minyak daripada tumbuh-tumbuhan tu? Takkan kita nak pergi masuk hutan, betul tak? Buat apa kan? Okay. Lepas tu, okay, minyak, kebanyakan minyak ini adalah antibakteria, anti-inflammatory atau radang dan juga antioksidan. Okay. Dan juga antioksidan. Okay. So, ini adalah antara minyak tumbuh-tumbuhan yang digunakan dalam skincare. So, ingat minyak-minyak ni. Okay, first kali jojoba oil, coconut oil, almond oil, argan oil, borage oil, rosehip oil, sunflower oil dan soybean oil. Okay, tahu tak? Dalam kita punya naturally skincare, okay? Okay, dalam kita punya cleanser naturally dan juga nourishing oil naturally ni ada almond oil. So, kalau siapa yang skin barrier dah rosak tadi tu, so Fazia galakkan masukkan juga cleanser naturally dan juga nourishing oil ni dalam rutin skincare. Sebab minyak dalam bahan ni yang akan bantu kuatkan lagi skin barrier kita. So kita tak payah nak fikir kat mana nak cari minyak-minyak ni semua kan. So tak payah fikir. Mary Kay dah fikirkan untuk kita, saintis Mary Kay dah buatkan untuk kita produk ni. So kita just pakai je. Okay, tapi Fazia macam bila Fazia study semalam kan. Okay, baru Fazia perasan kenapa kulit Fazia banyak improve sebab benda ni lah, sebab nourishing oil ni. Tengok Fazia pakai pun dah tinggal separuh dah. Padahal baru keluar berapa bulan kan. Okay, Alhamdulillah kulit Fazia banyak improve sebab guna nourishing oil ni. Kulit dah tak rasa macam pedih-pedih. Kadang-kadang rasa pedih juga sebenarnya kat tepi ni. Okay, rasa pedih-pedih kat tepi ni. Tapi Alhamdulillah lepas guna nourishing oil, okay, Fazia guna juga dengan cleanser dia. Naturally punya cleanser. Okay, Alhamdulillah dah tak rasa pedih-pedih ke, rasa macam tak selesa ke, tak ada dah. So nampak so? Nampak tak? Sebab bahan dalam ni yang bantu kuatkan kita punya skin barrier. Faham tak? Okay, sepatutnya kulit kita ni kan kalau dia betul-betul sihat, dia betul-betul skin barrier tu rosak, kita takkan rasa apa-apa pun dekat kulit muka kita ni. Kita rasa macam biasa je. Kita pakai skincare pun tak ada masalah, kita pakai makeup pun kita rasa okey selesa. Tapi once ada rasa sesuatu yang tak betul, tak kena dekat kulit muka kita, maksudnya kita kena buat sesuatu. Kena pakai benda yang sepatutnya lah. Okey, faham tak? Okey. Okey, untuk naturally punya produk ni hanya untuk kulit normal dan juga kulit kering sahaja. Selain daripada tu tak boleh pakai. Okey. Okey. So itulah macam mana kita nak protect skin barrier kita. So nampak tak tips dia kan? So untung siapa yang tengok live ni. Okay, sekejap lagi Fazia tengok soalan tau. Nanti Fazia share dulu. Okay, Fazia nak share sikit pasal jeragat. Okay, majority daripada kita semua ni, okay, saya percaya mesti akan ada masalah jeragat juga. Betul tak? Okay, saya sendiri pun masih ada jeragat. Nampak tak jeragat saya ni? Jeragat saya ni separuh bulatan. Okay, separuh bulatan. Okay, kat sini pun mesti nampak. Okay, tapi Alhamdulillah lah, bila kulit tu dia bersih, orang tak tegur pun dah jeragat tu. Walaupun jeragat tu ada je kat muka ni. Okay, so kita sama-sama jaga kulit, bersihkan kulit tu, insyaAllah. Lepas ni orang takkan tanya lagi pasal jeragat kita tu. Okay. Okay, macam mana jeragat ni boleh timbul? Okay, biasanya jeragat ni dia boleh timbul pada orang yang memiliki faktor genetik. Okay, genetik. Okay, ada orang dia faktor genetik dia satu badan pun jeragat. Faham tak? Dia bukan muka je. Tangan, badan, dada, belakang pun jeragat.
Sebab jeragat ni dia bukan kat muka je tau, tapi kat badan pun boleh ada. Kan macam pelik kan? Tapi sebab hormon. Sebab genetik tu tadi. Okay. So dia boleh ada dekat badan juga. Okay. Okay. And then faktor genetik lah, iaitu terdapat pada kromosom yang tertentu. So kalau orang yang ada jeragat dekat badan tu semua, so maksudnya dia faktor genetik. Genetik lah. Genetik. Okay. Okay. Jeragat muncul pada kulit disebabkan peningkatan melanin dalam badan. Okay. And then berpunca daripada lapisan luar epidermis yang semakin menghakis dan menipis. So, siapa yang pernah guna produk kilo, okay, produk yang menghakis, mengelupas tu semua, okay, anda sebenarnya mengundang dan menggalakkan, menjemput kepada terhasilnya jeragat tu. Faham tak? Nampak tak? Kita jemput jeragat, datanglah. I tengah hakis kulit ni, datang. Faham? Okay. Okay, lepas tu. Okay, kesan daripada penggunaan produk yang tak selamat tadi lah. Contoh produk yang ada mercury, hydroquinone semua tu. Okay. So, mercury dengan hydroquinone ni dan produk-produk pengelupasan ni, dia sangat jahat. Sangat jahat. Okay, kita kena benci dia sebenarnya. Okay, kita kena benci dia sebab apa tau? Okay. Bila dia dah duduk dalam sel kulit kita ni, okay, dia akan hilangkan pigmen melanin yang bagi kulit kita warna kulit tadi tu. Okay. So, bila melanin dah tak ada, okay, so kulit kita ni nampak makin cerah. Makin cerah, okay, so makin cerah. Tapi bila melanin dah tak ada, kulit pula semakin terhakis, makin menipis. Kemudian, bila terdedah kepada sinaran ultraviolet, okay, direct terus masuk dekat lapisan kulit muka kita, okay, maka akan terhasillah jeragat tadi tu, and then kita berisiko untuk dapat skin cancer. Kita mengundang pula skin cancer. Okay, mungkin kita akan macam macam alah tak terfikirlah, macam mustahil lah dapat skin cancer kan. Okay, sebab kita jarang-jarang dengar. Sebenarnya ada. Okay, kita jarang-jarang dengar. Tapi once dah kena nanti, kalau kita nak menyesal, nak patah balik pun dah tak guna dah. Okay, dah tak guna. So kita kena educate lah diri kita sendiri ataupun kenalan kita. Okay, suruh diorang stop. Jangan lagi guna produk macam tu. Okay, sebenarnya kita ni nak kulit yang cantik tu untuk apa? Faham tak? Untuk apa? As long as kulit kita tu sihat, bersih, actually dah kita patut bersyukur dah sebenarnya. Kalau kita nak cantik, kita kena make up je sebenarnya. Faham tak? Kita kena make up je. Betul tak? Okay? Okay. Okay, lagi satu. Okay, mercury ni, okay, kalau kita pakai, apa yang kita pakai kat muka kita ni, okay, dia sebenarnya, okay, dia boleh meresap dekat dalam kulit muka kita. Okay, dia akan meresap dalam kulit muka kita. Okay, dia boleh pergi dekat buah pinggang kita. Okay, pergi dekat jantung, pergi dekat saraf dan juga lain-lain. Perlahan-lahan dia akan rosakkan sistem dalam badan kita. So nampak tak risiko dia? Okay, masa sekarang muda kita tak nampak. Kita tak nampak macam alah, macam biasalah apa kan. Contoh kan kawan kita dulu pakai produk kilo ke apa ke, atau kita dulu kan. Kita tak nampak kesan tu sekarang. Tapi in future lah, bila umur kita dah 40, 50, 60, 70 tu, masa tu lah baru kita akan nampak dan kita akan sedar sebenarnya. Okay? Okay. So, sekarang pasal nak pergi kepada soalan. Okay. Hai semua, ramai yang baru masuk Okay, tak apa. Nanti boleh tengok balik. Okay, sekarang Fasya pergi soalan So itulah tadi sharing daripada Fasya sedikit. Okay, actually kita tak perlu nak belajar detail sangat pun pasal kulit tu. Maksudnya rentas kulit tu kita tak perlu nak belajar lah apa semua-semua. Kita tahu basic pun tak apa sebenarnya. Faham tak? Supaya kita boleh relatekan dengan skin condition customer kita dan nak suggest produk apa. Faham tak? Okay. Okay, so saya pergi ke atas. Saya tengok soalan ni. Yelah, lap bontot lepas tu lap muka kan. Ya Allah Siapa biasa buat tu? Cakap kat diri sendiri Okay. Ada soalan, if skin dia oily boleh juga ke tambah oil dalam skincare rutin? Untuk nourishing oil tak boleh. Sebab nourishing naturally punya produk untuk kulit normal dan kulit kering saja. Okay. Apa beza facial oil Infinity? Nanti awak boleh tengok dekat product knowledge dekat MKE College. Tengok sana. Okay, saya tak study lah pasal tu. Saya minta maaf. Okay, apa lagi?
Okay, kejap. Siapa yang saya tertinggal soalan kan? Boleh tulis balik lah. Boleh type balik. Saya try lah. Saya try jawab. Nourishing oil kulit normal dengan kulit kering saja. Kulit kombinasi oily tak boleh. Okay. Okay, nak tahu step. Okay, step dia senang je. Step nourishing oil ni senang gila ya. Okay. First kali kita kena tahu nourishing oil ni dia boleh campur dengan serum, mana-mana serum Mary Kay, and then liquid foundation Mary Kay, and then kita boleh pakai dia saja. Macam contoh untuk kuku 10 cara. 10 cara kita boleh pakai dekat rambut. Okay, and then dekat tumit yang pecah, yang kering tu kita boleh pakai. Okay, kita tak boleh campur nourishing oil ni dengan produk Mary Kay yang ada SPF item sebab kita takut akan ganggu fungsi SPF tu tadi. Faham tak? Okay. Okay, step nak pakai tu, kalau kita pakai serum, boleh campur dengan serum lah. Macam tu, faham tak? Okay. Kalau kita pakai dengan foundation, kita boleh campur sekali dengan foundation tu. So, makeup akan jadi lagi flawless lah. Okay, kejap kulit berminyak acne tak sesuai pakai naturally tau. Okay. Okay, thank you Fazila sebab buat write up. Okay, bila masa pakai tu saya dah share dah. Okay. Kalau saya tertinggal soalan apa Okay, kalau jerawat tu kat belakang badan pula macam mana tu? Disebabkan apa biasanya? Hygiene lah, hygiene. Hygiene. Kalau orang jenis berpeluh, memang dia kena kerap mandi lah sebenarnya. Sebab peluh ni dia boleh buat badan kita berbau tau. So, kita memang kena jaga hygiene. Okay, macam saya kan, saya walaupun saya kurus, tapi saya kuat berpeluh. Faham tak? Metabolisme badan saya tinggi. So kita kena tengok benda tu. Faham tak? Sebab tu orang yang metabolisme tinggi, dia susah nak gemuk. Tapi dia cepat berpeluh. Tak ada makna bermaksud orang tu kurus, dia tak berpeluh atau badan dia tak berbau. Tak ada makna macam tu. Faham tak? Okay. So kalau naik jerawat dekat badan maksudnya hygiene. So kena jaga hygiene lah. Kalau berpeluh, kena kerap mandi, tukar baju. Faham tak? Cadar tempat tidur kena tengok. Janganlah sebulan sekali tukar. Okay. 5 hari sekali basuhlah, tukar cadar baru. Lepas tu dah tukar cadar, tilam tu spray dengan Febreze. Spray dengan Febreze untuk mati kuman. Tiba-tiba hari ni promote Febreze pula. Okay, spray dengan Febreze. So bagi ni lah, matikan kuman tu. Okay. Okay, apa lagi? Fasihat, saya guna makeup remover, softener, masker bit itu cakup mask. Okay, Akak Asanila, nanti mungkin Akak boleh refer balik dengan SD untuk tengok balik kulit Akak tu. Kulit Akak sebelum Mary Kay, tengah pakai Mary Kay dan masalah tu. Dia boleh bantu Akak lebih jelas lah. Macam ni saya tak nampak kulit Akak, saya tak tahu macam mana nak cakap. Okay, tak bermakna kita ada banyak skincare macam saya kan, saya ada banyak kan. Tak bermakna bila kita pakai macam-macam ni, tak ada langsung jerawat. Tak bermakna macam tu. So, kita kena tengok banyak benda. Okay, pemakanan kita, stres, cukup tidur tak? Lepas tu, kebersihan kita macam mana? Okay, and then kita punya pembuangan najis kita, lawas tak? Sebulan sekali ke membuang, seminggu sekali ke, kita kena tengok benda tu. Sebab dia berkait tau. Dia berkait, okay? And then, kena semak balik. Kalau kita dah ada macam-macam produk, tapi still naik jerawat yang tak selesai-selesai, kita kena tengok balik cara pakai tu. Okay, kita kena refer balik dekat kita punya director. Minta dia ajar. Okay, dia akan ajar. Jangan takut, jangan risau pun. Sebab bila kita dah ada macam-macam barang ni, tapi kita sendiri macam tak nak bagi tahu SD. So, SD takkan tahu sebenarnya. Betul, saya cakap betul. Okay, so mungkin cara kita pakai tak betul. Susunan ke, berapa banyak nak pakai. So, benda-benda tu. So, SD akan bantu. Okay. And then kalau pernah pakai produk kilo tu, tu lagilah. Okay, kena bagi masa lah. Okay, saya pakai 3 hari terus. Pakai apa ni? Oh, 5 kilo tu, okay. Nourishing oil memang untuk kulit kering dengan kulit normal je. Okay.
Okay, saya pun sejak ni bila pakai Lumivisec rasa ada pedih-pedih sikit. Okay, macam saya kata, tanda-tanda skin barrier dah rosak tu, kan ciri-ciri tu, kalau rasa pedih-pedih tu skin barrier rosak tu sebenarnya. So, kita kena ada satu bahan lain, tambahan lain untuk kuatkan dia. Faham tak? Okay. Selain kita tambah nourishing oil, kita tambah cleanser naturally, and then kita boleh tambah softener dan juga gel mask. Sebab dua barang ni dia ada bahan antioksidan yang sangat tinggi yang bantu untuk kurangkan radang kulit tadi tu. Faham tak? Okay. Okay, exfoliating powder naturally ni untuk apa? Masa bila? Pakai masa bila? Okay. Bagus soalan ni. Okay, sekejap. Saya ada buat note sebelum ni, cik. Wah. So, saya refer note saya Okay, actually note saya ni semua daripada MKE College. Okay. Okay, MKE College pula. Okay, exfoliating powder. Okay, siapa yang ada exfoliating powder? Inilah dia, exfoliating powder. Siapa tak pernah tengok? Okay, ini adalah masker pertama yang berbentuk powder keluaran Mary Kay. Okay, dia bentuk powder macam bedak. Okay, macam bedak. Okay. So, dia kalau ikut dia punya apa? Cara nak guna dia, first. Okay, ni kan, ni macam ni kan. So, kita tepek, jatuh ke atas tapak tangan tu. Okay, sebesar duit 50 sen macam tu. Okay, and then kita kena make sure rapat tutup. Okay, jangan terdedah sebab dia boleh mengeras. Okay, dia boleh kena cahaya dan panas, dia boleh mengeras. Faham tak? Okay, so kalau kita travel, kita beli packaging plastik, packaging kecil-kecil tu, kita paketkan dalam tu. So, kita bawa yang tu je, yang kita nak guna je. Yang tak nak guna ni simpan tempat yang kedap. Yang ni lah, yang suhu bilik lah. Faham tak? Okay. So, cara nak guna exfoliating powder ni, okay, exfoliating powder tu adalah limited edition. Selagi ada dalam sistem, selagi tu lah anda boleh beli. Bila dah habis, tak ada dah. Okay, so cara guna dia, first, dia ada dua cara. First, kita boleh campur dengan air. Dah letak dekat tapak tangan, campur dengan air 3 ke 4 titis. And then, yang kedua, kita boleh titiskan dengan nourishing oil. Kalau orang kulit kering, kita boleh tambah nourishing oil 2-3 titis atas tu dan tambah air sekali. Dua cara ni lah. Okay, first, tambah dengan air saja. Nombor 2, kita tambah nourishing oil 2 ke 3 titis dan tambah air juga. Lepas tu, kita dilutekan dia. And then, kita deep massage. Terus massage kat muka. Okay. Terus massage kat muka. Bersihkan. Okay. Okay. And then dia 100% naturally origin of total ingredient. Gentle exfoliating and help skin to strengthen over and soothing. So dia akan bantu buang sel kulit mati. Dia akan gantikan sel kulit baru. Faham tak? Dia akan lembutkan lagi kulit muka kita. Sebab dalam exfoliating powder ni, dia ada castor oil, wax bead, okay, citric acid, rice starch and baking soda. Okay, so benefit dia, okay, dia akan exfoliate kulit kita secara lembut. Okay, dia akan buang sel kulit mati. Okay, dia akan gantikan sel kulit baru. Okay, kulit kita akan lembut. Okay, and then kulit kita akan rasa macam lagi licin lah. Faham tak? Okay. Okay, so kalau kita pakai exfoliating powder, okay, kita boleh pakai 1 kali sehari, okay, atau maksudnya 1 kali sehari tu selang 2 ke 3 kali seminggu. Faham tak? Kita selangkan dengan mask lain kalau kita ada. Okay, kalau kita ada banyak mask, kita selangkan lah. Tu je. Okay. Macam mana nak tentukan sikit orang tu sensitif? Okay, tadi saya ada share. Nanti mungkin boleh tengok balik. Okay, skin sensitif ni kalau kita tengok secara luaran macam ni. Okay, dia kemerah-merahan. Lepas tu dia sendiri, kita kena tanya customer tu. Akak rasa kulit akak macam mana Sebab kita tak boleh rasa kulit orang kan. Kita boleh tengok luaran macam ni je. Kita boleh nampak. Faham tak? Kita boleh nampak, oh kulit dia merah, ada jerawat. And then nampak sensitif, merah macam meradang. Jerawat pun macam bengkak-bengkak. So meradang lah tu. Okay. And then kita tanya dia, akak rasa apa dekat kulit muka akak? Mesti dia akan kata rasa pedih, rasa tak selesa, rasa kering. Macam tu. Itu antara ciri-ciri kulit sensitif yang kita boleh tahulah. Okay, kita kena tanya dia lah. Okay. Okay, lagi apa lagi? Ada customer saya pakai Lumivis serum, muka dia jenis dry skin.
Sekejap Dry skin dan dia cakap lepas pakai jadi kering. So saya suruh dia pakai selang sari dan saya suggest dia tukar moisturizer. Sebab dia baru cuba Mary Kay, baru try serum. Adakah dia pakai serum saja? Okey, dia macam ni tau. Kalau kita, customer kita ni kan, saya tahu ada setengah customer ni dia nak beli serum je kan, betul tak? Okey, dia ingat serum ni, memanglah serum ni bagus. Serum memang dah bagus sebab serum ni dia molekul dia sangat halus. Dia yang akan masuk dulu berbanding kita punya moisturizer. Moisturizer dia duduk kat atas untuk balancekan lembapan dan juga kontrol oil tu supaya tak keluar berlebihan. Tapi serum dia akan meresap masuk ke dalam kulit muka kita sampai lapisan dermis tu tadi. Sebab lapisan dermis ni yang akan berfungsi bekalkan makanan dekat lapisan dermis. Faham tak? Okay. So serum ni memang bagus. Tapi kalaulah dia tak pakai rutin skincare yang betul, okay, tak komplit, tak komplit pun, tak ada penyegar, tak ada masker pun, tak bonsai kulit mati. So bila dia pakai serum, memang tak akan berfungsi pun. Tak akan berfungsi, tak efektif macam orang yang betul-betul pakai basic rutin tu komplit. Faham tak? Macam kulit kering ni berapa kali buat facial? Okay, yang tu kalau saya lah, kalau tanya saya berapa kali buat facial, saya tak pernah buat facial. Sejak saya guna Mary Kay, tak pernah. Dulu saya pernah buat sebab saya tak ada skincare rutin ke apa ke. Saya pernah lah pergi facial ke apa semua, okey. Tapi semenjak saya guna Mary Kay 3 tahun, saya tak pernah pergi facial, saya tak pernah pergi spa. Buat apa saya nak pergi spa? Sebab saya ada complete rutin skincare yang saya boleh guna sendiri. Saya ada skin vigorate yang saya boleh pakai sendiri, cuci muka, okey. And then kalau kita pergi spa, kita tahu tak dia guna tu memang khas untuk kita ke? Maksudnya macam sponge semua tu sterile ke? Faham tak? Tahu tak maksud sterile tu apa? Sterile tu maksudnya, okey, barang yang dia guna tu bersih. Maksudnya, dia dah mati kuman. Kita tahu tak? Kita tak tahu tau. Dia guna untuk customer sebelum ni, and then dia guna pula dekat muka kita. Tu yang kadang-kadang ada setengah orang lepas pergi spa, muka lagi teruk. Sebab apa? Infection daripada orang yang sebelum tu, dia dapat. Sebab kita tak tahu tau. Kita tak tahu sejauh mana dan sekuat mana kita punya pertahanan kulit muka kita sendiri. Faham tak? Sebab kulit ni dia sangat subjektif. Okay, once ada kuman, ada benda fungal ke, ada bakteria yang datang kat dia, dia akan datanglah tindak balas tak dia tu. Sensitif, naik jerawat, rosak lah, apalah macam-macam. Faham tak? So saya tak suggest lah. Saya tak suggest pun pergi facial. So tak payah pergi facial. Buat sendiri je kat rumah. Okay, yang penting rajin. Okay, pergi facial tapi sendiri tak rajin kat rumah pun susah juga sebenarnya. Sebab kita kena faham, rutin skincare ni dia adalah rutin. Maksudnya rutin ni hari-hari. Hari-hari kita kena pakai. Kena sentiasa. Faham tak? Okay? Sayanglah sebab kita dah spend duit beratus-ratus beli set and then kita nak pergi facial. Okay? Nourishing oil boleh campur dengan oil filter ginger tak? Tak ada. Tak boleh. Kalau ikut apa yang dalam MK Ecolist tu, tak ada pula dia tulis macam tu. Tak adalah. Ya, pakai Febreze. Promote Febreze. Pink clay mask tu boleh untuk tujuan exfoliate tak? Yes. Mask Mary Kay semua untuk exfoliate. Cumanya pink clay mask tu dia untuk macam mask acne lah, orang yang pakai pelitup hidung tu yang timbulnya jerawat. So pink clay mask ni sangat-sangat bagus untuk meredakan jerawat disebabkan oleh pakai pelitup muka tadi tu. Faham tak? Okay, so pink clay mask is the best lah. Macam ni saya dah lama tak pakai sebab dah tak ada jerawat dah pun. Okay, tak ada jerawat disebabkan mask pelitup muka tu. Faham tak? So memang jimat lah ni. Okay. Kulit saya masih kering lagi. Saya pakai sekarang. Tambah 3D normal dry. Masker BE F2. Satu kali seminggu. Softener day cream. Time moist intense cream. Oh, intense cream. Okay, SPF. Malam. Softener night cream dan mask air cream. Okay, jadi macam mana saya nak atasi masalah kulit kering tu? Or saya kena pakai apa yang sesuai? Okay, apa nama? Okay, Ismi. Okay, Ismi pakai masker tu seminggu sekali tak cukup tau.
Okey, tak cukup seminggu sekali. Okey, untuk bantu lembapan kulit muka kita, sebenarnya memang kita kena exfoliate kulit 2 atau 3 kali seminggu. Itu baru cukup. Baru cukup. Kalau seminggu sekali tak cukup. That's why kulit kita still ada masalah kulit kering. Okay, and then untuk bantu lagi lembapan, setiap kali lepas waktu solat, tolong pakai pelembap, penyegar, sunscreen macam biasa. Kalau kulit kita masih ada masalah kering, okay, rasa pedih-pedih, so kita kena rajin sikit berbanding orang lain, faham tak? Saya sendiri pun setiap kali lepas solat ke apa, saya akan pakai skincare. Sebab kalau takkan saya akan rasa kulit saya tak sedap. Cubalah kalau anda tak percaya, okay, lepas solat anda tak payah pakai apa-apa. Tak lama lepas tu anda akan nampak kulit anda berminyak. Kenapa keluar minyak? Sebab kulit tu dia struggle untuk keluarkan minyak untuk bagi lembapan. Sebab kita tak pakai pelembap, so kulit tu lah dia struggle untuk lindungi kulit dia. Lindungi diri dia. Faham tak? Sebab tu dia akan keluarkan minyak. Perasan tak? Okay, so kita kena buat benda tu. Okay. Kalau saya guna produk timbang kilo, boleh jadi ke jeragat tu? Saya start pakai Manicare since bulan 3 hari tu. Okay. Jeragat kan? Saya tahu orang perempuan ni kan, dia tak boleh. Dia tak boleh ada jeragat, and then naik jerawat dia jadi risau. Dia jadi risau hati dia, kan? Okay, so jangan risau. Benda kecil je. Okay, boleh settle punya. Okay, jeragat ni dia nak terasa, dia nak jadi, bukan ambil masa sehari, 2 hari, 2 jam, 3 jam, tak. Dia bertahun-tahun. Okay, punca-punca jeragat macam saya kata tadi. Tak pakai pelembap, tak pakai protection, sunscreen. And then, pernah pakai produk pengelupasan sampai rosakkan lapisan epidermis semua tu. So, bila sinaran UV tadi tu, ultraviolet tu datang kat kulit muka kita, dia boleh direct masuk kat dalam. So, itulah punca jadi jeragat. So, jeragat ni once dia dah ada, kita tak boleh nak hilangkan dia pun. Tapi kita boleh elakkan dia bertambah banyak, bertambah teruk. Okay, cakap pun dah tersasul. Okay, bertambah teruk. Dan juga kita boleh, jeragat sedia ada, kita boleh pudarkan dia. Sebab tu dekat Manicare kita ada skincare khas. Memang untuk pudarkan jeragat. Lumivi skincare tu, faham tak? So, kalau 3 bulan baru pakai, memang kena sabar sikit lah. Kena sabar sikit. Okay. Kalau pernah pakai produk timbang kilo ni, confirm kulit kering, jeragat sebenarnya ada. Tinggal lagi dia tak nampak, faham tak? Sebab mungkin dilitupi oleh sel kulit mati yang tengah menebal lagi. Faham tak? Bila sel kulit mati tu kita dah buang selalu exfoliate. So waktu tu akan ada satu masa kita akan nampak. Kenapa jeragat tu makin jelas nampak? Sebenarnya sebelum tu jeragat tu memang dah ada. Cumanya dia terlindung oleh sel kulit mati yang tebal dekat muka kita. Faham tak? So bila dah nampak jelas, memang kita kena konsisten pakai serum Lumivi tu. Set Lumivi tu. Faham tak? So dalam kita punya rutin skincare kena ada jugalah item range Lumivi tu. Okay? Boleh ke pakai serum Lumivi untuk tempoh masa yang lama? Boleh, tak ada masalah pun. Boleh. Saya dah pakai Lumivi ni 2 tahun dah lah. Lumivi saya dah pakai 2 tahun. Boleh lagi. Boleh. Means habis 1 botol beli lagi. Yes, memang macam tu. Saya pun macam tu. Habis isi botol, kadang tak sempat habis pun kita dah boleh tahu kan. Bila kita picit-picit, kita dah boleh perasan, dah sikit kan. So, waktu tu kita order lah siap-siap. Faham tak? Apa dia barang yang tinggi antioksidan tadi? Okay, Azlina mungkin boleh tengok balik live tadi. Saya tak nak macam drag masa sebenarnya. Nanti kesian korang. Selalu kelas saya lama kan. Ya Allah. Tapi barang yang antioksidan tinggi, nourishing oil, cleanser naturally, and then gel mask, time wise softener, itu bahan tinggi oksidan. Okay, selain daripada tu saya nak share juga pemakanan. Okay, ada makanan yang tinggi antioksidan juga tau, yang boleh bantu untuk untuk kita punya kulit ni supaya terlindung daripada radikal bebas. Apa tu radikal bebas? Radikal bebas ni macam asap-asap rokok, okay, and then pencemaran, panah habuk, semua tu, kotoran tu semua. Tu semua radikal bebas lah. Okay, kejap saya cari. Saya dah tulis malam. Okay, pemakanan tu kan. Contoh buah-buah tu, cherry, kacang pecan, strawberry, blueberry, coklat hitam, raspberry, kubis ungu. So, ni semua yang saya cakap ni adalah makanan yang tinggi antioksidan. So, anda boleh beli dan makan. So, lepas ni,
Bolehlah pergi Jaya Grocer ke apa ke, beli strawberry, beli berry, beli raspberry, beli kacang peker, coklat hitam, kubis ungu. Okey, boleh makan. Okey. Kalau malam pakai gel mask saja, kalau malam pakai gel mask saja. Maksudnya macam mana? Mungkin soalan tu last kali penutup kan. Malam untuk kita pakai gel mask penutup. Yes, boleh. Macam saya, setiap malam saya memang akan pakai gel mask. Sebab saya tidur guna aircon. Sebab kenapa saya tidur guna aircon? Sebab saya makan ubat hormon tau. Ubat hormon untuk pesakit endo. So ubat hormon ni dia memanaskan badan saya. Memanaskan badan saya and then menyebabkan rambut saya gugur. Faham tak? Saya punya rambut ni atas lantai memang rambut je. Okay, kalau mandi tu gugur memang boleh genggam. Faham tak? Banyak dia tu. So memang panas. Ubat hormon ni dia panas. Okay, so memang saya kena tidur dengan aircon. Even sekarang ni pun memang aircon. Saya tak boleh tak ada aircon. Okay. So memang saya akan pakai gel mask tu setiap hari. Sebab saya nak pastikan kelembapan kulit muka saya tu. Faham tak? Macam kat badan saya akan pakai lotion lah. Saya akan pakai lotion. Okay. Okay. Ada lagi tak? Ya, pakai exfoliating powder tu memang best tau. Sebab kulit lagi lembut dan licin. Betul. Memang betul. Siapa yang nak kulit licin, kulit lembut tu, pakailah exfoliating powder. Okay. Satu lagi yang pasal nak share kan. Okay. Skin barrier ni dia boleh rosak bila kita pakai mask tapi kita gosok scrub muka tu terlalu kuat. Pun boleh menyebabkan skin barrier kulit muka kita rosak. So hati-hati bila kita nak scrub muka. Faham tak? So bila pakai scrub muka, okay, gosok muka, gosok perlahan je. Bila kita pakai Microderma Base Refine, bila kita nak scrub dengan Botanical Effect Mask, so kita gosok perlahan saja. Jangan sampai kuat-kuat. Sebab kita sebenarnya merosakkan skin barrier dia. Okay? Okay, apa lagi? Ada customer pakai produk New Talk, nak pakai serum Timeless Repair, boleh ke? Okay. My kakak. Okay, Kak Mas ni yang awet muda ni, saya suka betul dengan kulit Kak Mas ni. Okay. Saya macam ni lah, saya selalu cakap dengan customer saya kan, ada je ramai tanya kan, boleh ke Fasya campur-campur ni semua. Saya cakap direct je, saya kata saya tak suggest pun campur. Sebab kalau campur, saya takkan ambil risiko apa-apa kalau kata kulit dia jadi sensitif lepas tu. Sebab kita tak tahu produk mana, okay, produk mana satu yang buat reaksi kulit muka dia. Okay, sebab kita tak tahu ingredient mana yang sesuai ke tak sesuai dengan kulit muka dia. Takut jadi hair wire ke kan. So cakap kat dia, you pakai je satu set Mary Kay tu, tengok macam mana. Okay, dalam masa 90 hari kalau tak puas hati, ada masalah, so boleh buat product replacement. Sebab kita kan ada warranty 90 hari kan. So kita tekankan benda tu. Macam saya takkan suruh campur lah. Kalau dia campur tu masalah dia. Faham tak? Boleh lah cakap macam tu. Tapi tak adalah cakap tu. Cuma ni saya cakap elok-elok lah. Saya kata jangan campur lah Kak, jangan campur. Sebab kita tak tahu barang mana. Sebab customer ni kan, kita kena anggap dia tak tahu apa-apa. Faham tak? Dia tak tahu apa-apa. So kita lah kena cakap kat dia. Bagi dia buka sikit mata dia tu. Okay. Pasal muka pedih sikit pakai Lumivi. Jadinya kena add gel mask, softener, nourishing oil, cleanser. Betul. Awak tambah. Kalau bajet okey kan, boleh je beli semua tu. Okey, lepas tu pakai konsisten, tengok macam mana. Sebab memang item-item tu dia ada antioksidan yang sangat tinggi yang bantu untuk redakan keradangan kulit muka kita. So pakailah insya-Allah. Sebab saya punya kulit pun, sebab saya cakap ni sebab based on pengalaman saya juga. Sebenarnya dari bahan bacaan saya dengan apa yang saya buat tu, benda tu betul. Faham tak? Sebab tu saya share. So awak buat, memang betul. Saya tak tipu. Okey? Kesimpulannya bacalah e-college. Aduh. Betul-betul. Saya pernah skip skincare rutin pagi. Rasa lain je muka. Ya, betul. Kalau tak percaya kan, cubalah skip sekali. Memang muka lepas tu lain. Memang lain. Saya tak tipu. Saya pernah buat eksperimen lah sekali kat muka saya. Saya tak pakai skincare tau. Saya cuba kan. Saya kata tak boleh. Saya kata saya terus rasa lain, macam muka jadi berminyak, rasa macam tak selesa, macam kering-kering macam tu. Saya tak boleh. Cubalah eksperimen kat diri sendiri, tengok macam mana. Kan? Tapi nanti lepas tu mesti insaf punya lah.
berpeluh tu maknanya muka kita berminyak ke? Maksudnya peluh yang terasa tu adalah minyak. Okey, bukan. Muka kita ni dia ada dua kelenjar tau. Kelenjar peluh dan juga kelenjar minyak. Faham tak? Kalau kulit kita tu berpeluh, maksudnya kulit tu, peluh tu untuk meredakan suhu badan kita tu. Faham tak? Sebab tu hasilnya peluh. Faham tak? Minyak-minyak, peluh-peluh. Tak sama. Okey? Sama-sama. Okey, ada lagi tak? Jeragat dan nipis lepas pakai set Lumivi. Ya, betul. Jeragat memang akan pudar punya. So, pakailah Lumivi. Saya tak tipu tau. Betul. Memang jadi punya. Memang harga memanglah kita rasa macam kan? Macam kan? Tapi result dia dengan kulit kita insyaAllah berbaloi. Sangat berbaloi dengan dia punya ketahanan. Dengan result dia. Kita akan rasa puas hati lah sebenarnya. Okey? Boleh share untuk penjagaan mata. Okey, untuk penjagaan mata. Okey, biasanya saya akan pakai ni. Okey, saya akan pakai dua ni lah. Dengan tu Hydrogen Eye Patches. Hydrogen Eye Patches saya dah habis. Okey, saya akan pakai dua benda ni. Soothing Eye Gel. Okey, saya akan pakai Soothing Eye Gel dulu dekat sini. Jangan pakai dekat mata tau. Pakai kat sini. Kat bawah ni. Dekat kita punya lingkaran mata ni kat sini. Okey, lepas tu hujung mata and then kat atas ni. Okey, saya akan pakai Soothing Eye Gel dulu. On top dia baru saya akan pakai eye cream. Okey, kenapa saya suka pakai Soothing dulu? Sebab kita nak lembapkan dulu kulit muka. Saya tak nak terus pakai eye cream sebab kalau kulit lingkaran mata saya ni terlalu kering, bila saya pakai eye cream dia akan rasa pedih. Faham tak? So, saya nak lembapkan dia dulu. Saya akan pakai Soothing and then saya akan pakai eye cream. So, eye cream ni setiap kali lepas solat pun saya akan pakai. And then pagi sekali, malam sekali pun saya akan pakai. So, saya kerja kat rumah. Saya suruh rumah je. So, memang banyak masa kat rumah. So, memang saya akan pakai lah. Okay, and then lagi satu, saya akan bermakeup kalau saya betul-betul keluar ke atau macam ni, education macam ni je saya betul-betul makeup. Kalau tak, saya tak makeup pun duduk rumah. Itu pun salah satu cara kita nak jaga kulit muka kita supaya dia tak rosak lah. Tak cepat kering kan, faham tak? Okay. Okay, lagi. Saya hari-hari minum green tea sebab tinggi antioksidan, buah-buahan pun tak tinggal. Bagus-bagus. Ya, betul. Kita memang jangan harap skincare je sebenarnya. Kita kena pemakanan pun kena jaga. Kena banyak minum air masak, cukup hydration kat kulit kita. So, insyaAllah kulit pun automatik akan lembab sebenarnya. Faham tak? And then, makanan-makanan yang tinggi antioksidan lah. Faham tak? Okay. Kalau pakai pink clay mask saja sebagai exfoliator cukup tak? Atau better cari exfoliator lain? Tak cukup. Kalau untuk saya tak cukup. Sebab pink clay mask tu dia lebih kepada mask acne punya problem. Okay, so kita kena ada mask lain juga. Kalau contoh kulit muka kita kusam, so kita kena perlukan Lumivi Black Sheep Mask. Macam tu, faham tak? Macam tu lah maksud dia. Macam saya ada beberapa jenis mask. So, setiap mask ni dia tak sama pun fungsi dia. Betul tak? Tak sama pun fungsi dia. Okay, kalau macam pink gel mask ni, fungsi dia macam, senang kita nak ingat, dia macam fungsi dia bagi air lah. Dia bagi air dekat kulit muka kita. And then dia ada antioksidan sangat tinggi. Okay, dia sangat bagus untuk bantu kecilkan liang pori kita. And then kurangkan kita punya ketaraan garisan halus kat muka. Dia ajarkan kulit muka juga. Okay, so dia sangat bagus. Okay, so bila besok pagi kita nak makeup ke apa ke, so makeup kita tu nampak cantik, nampak smooth je. Faham tak? So dia lekat, so tak ada lagi capuk. Faham tak? Okay. And then kalau Black Sheep Mask pula, dia untuk sekeping tu dah ibarat satu botol serum dah. So dia akan bantu lagi banyak lah hydration untuk kulit muka kita. And then dia akan pudarkan lagi jeragat. Okay, muka akan nampak lagi brightening, glowing. Okay, toner akan cerah sekata. So muka dah tak kusam. Okay, sebab ada masa kita akan perasan tau kulit muka kita ni ada satu masa tu dia akan kusam juga sebenarnya. So memang kita kena ada satu mask, okay, atau satu range yang memang khas untuk buang kekusaman kulit muka kita. So Lumivi is the best lah sebab dia boleh bantu buang kekusaman kulit muka kita. Okay, so Lumivi dia sangat bagus sebab dia ada ekstrak mutiara hitam and then dia ada arang, keping arang tu kan. Okay, so itu Lumivi. Kalau Botanical Effect Mask pula, dia macam suntikan botok murah lah. Okay, so dia akan tegangkan balik kulit muka kita. Okay, dia akan kecilkan liang pori. Okay, kalau banyak garis halus, smile semua ni kan, dia boleh kurangkan. Okay, so saya suka yang ni. Okay, so memang stok saya sendiri pun saya ada. Okay, and then
naturally pula dia macam ada, dia boleh bantu untuk lembutkan lagi kulit muka saya macam tu. Faham tak? Okay. So memang banyaklah mask tu. So memang pendek kata, actually kalau kita beli-beli ni, dia boleh tahan lama. Okay, dia takkan habis semua pun sekali. Ya, hormon jadikan panas. Betul-betul. Siapa yang makan ubat hormon dia tahulah perasaan tu rasa macam mana. Okay, memang nak kena sentiasa sejukkan badan. Kulit saya berjerawat, lambat sangat nak baik. Okay, mungkin Ain boleh forward gambar dekat director. Minta director guide lah. Okay. So, bagi masa lah insyaAllah. Okay, sebab saya masa awal guna Mary-Kay pun 5 bulan naik jerawat. So, saya pakai je. Okay. Kalau pakai gel mask setiap malam, bila masa nak pakai night cream? Pakai night cream dulu, gel mask tu yang paling terakhir. Faham tak? Sebab night cream adalah pelembap. Gel mask adalah gel mask. Dia tak sama. Okay? Macam saya akan pakai gel mask tu setiap malam. Kalau ikut aturan pakai dia 2 atau 3 kali seminggu. Tapi macam saya punya kulit dia cepat kering. Sebab saya tidur aircon yang saya katakan. So, memang saya akan pakai setiap malam. Actually, dia tak ada betul, tak ada salah pun. Sebab kulit kita yang tahu rasa macam mana, keadaan macam mana. Bila masa kita nak pakai range yang macam ni, bila masa kita nak pakai mask yang ni, kita yang tahu. Sebab tu kita tak boleh depends dekat satu range atau satu item saja macam tu. Faham tak? Okay, biasanya yang menyebabkan naik jerawat tu kita kena elak makan apa? Okay, yang tu saya tak pandai lah makanan apa. Tapi mungkin boleh Google makanan apa yang mungkin boleh elakkan. Okay, tapi bila naik jerawat ni kita kena ingat satu benda lah yang biasa saya perasan. Kita kena tengok balik, macam contoh hari ni naik jerawat kan. Okay, semalam kita kena ingat balik apa kita buat. Apa kita makan. Atau apa pakaian kita pakai. Faham tak? Kita kena tengok banyak benda lah. Faham tak? Okay. Kadang-kadang hormon, cadar ke, sarung bantal tak tukar ke, tudung macam ni kan. Tudung kita pakai ulang-ulang. Macam ni. Faham tak? Banyak benda lah. Okay, naik jerawat. And then kita kena tengok. Kulit kita kering tak? Kalau kulit kita terlalu kering, mungkin minyak akan dihasilkan. So, bila minyak hasil banyak, okay, minyak tu dah keluar banyak. So, dia tak tahu mana nak pergi. So, dia akan sumbatkan dalam liang pori kita. So, maka terhasillah jerawat tu. Faham tak? So, kita kena tengok punca and then kita boleh selesaikan benda tu. Dan kita boleh elakkan. Tu cara dia. Okay? Okay, sama-sama. Okay, ada lagi soalan? Gel mask saya pakai hari-hari. Kalau ikut aturan dia dekat belakang tube ni dia ada tulis 2 ke 3 kali seminggu. Okay, tapi macam saya katalah kulit saya dia cepat kering sebab badan saya ni dia panas. Faham tak? Dia panas sebab saya makan ubat hormon, ubat untuk pesakit endo. So ubat hormon ni dia memang panas. Supaya sis tu dia tak aktif. So memang dia panas. So saya memang akan pakai hari-hari gel mask. Tak ada masalah pun sebab dia bantu. Sebab gel mask ni dia bantu bagi lembapan. Sebab tu kita kena tahu product knowledge sebenarnya. Bila kita tahu product knowledge, kita akan rasa confident lah sebenarnya nak pakai benda tu. Macam tu. Okay. Betul. Skip skincare naik jerawat, muka berminyak gatal memang lain. Ya, betul. Buat dah seminggu lepas naik jerawat. Menyesal. Okay. Okay, yang menyesal tu bagus. Yang nak cuba boleh cuba. Okay, ada lagi tak? Apa menyebabkan skin muka kita pedih? Ya, lately rasa pedih lah skin muka ni. Okay, tadi saya dah share panjang lebar pasal skin barrier. Mungkin boleh tengok balik live ni. Okay, saya tak nak drag masa anda semua sebenarnya. Sebab ni pun dah 12.20. Okay. Okay, so nanti boleh tengok balik. Okay, kalau pedih tu maksudnya skin barrier dah rosak lah. So, kena improve balik. Kena baiki balik. Okay, ambil masa lah. Okay. For me, eye cream macam mana nak guna? Okay, apa-apa eye cream pun sama je guna jari kelingking. Sebab kenapa guna jari kelingking ni? Sebab jari kelingking ni dia tak bagi tekanan kuat. Dia sangat lembut kan. Okay, and then dia tak bagi tekanan kuat macam ibu jari. Okay, so guna jari kelingking. So, calik dalam botol ataupun cream, eye cream tu. And then letak secara lembut lah dekat sini, bawah mata. Sama je, jangan pakai dekat sangat dengan mata tau. Nanti bila kita berkedip, pedih masuk mata. So, nanti tengah dry, mata pedih-pedih. Faham tak? So, letak dekat bawah ni. Nampak tak? Kita punya lingkaran mata kan dekat sini. Kalau berkedut ke apa kan dekat sini. Faham tak? Sebab tu kita pakai skincare semua sampai tulang pipi je. So, dia tak kacau pun kawasan mata ni. Faham tak? Okay?
Nak tanya time was microdermabrasion refund tu lepas tu kita pakai mask boleh ke atau kena selang-seling? Okey, jangan pakai exfoliating item maksudnya dua benda atau secara lebih dalam masa yang sama sebab satu, dia akan jadi double exfoliating. Nombor dua, dia boleh rosakkan skin barrier kulit muka kita. So, dia tak bagus tau. And then nombor tiga, dia boleh kendurkan kita punya liang pori. Okay, secara mata kasar, kita tak nampak liang pori tu kendur. Faham tak? Bila dia kendur, dia akan besar semua, gelebih. Okay, so nanti itu yang akan jadi masalah minyak, muka berjerawat, pori besar, and then minyak keluar banyak semua tu. Faham tak? Dia kena selang-seling juga. Seminggu 2 atau 3 kali pakai exfoliating untuk exfoliating item. Kena selangkan lah. Selang 2 hari, selang 3 hari macam tu. Faham tak? Okay. Tak kisah siang atau malam, janji 2 atau 3 kali seminggu. Okay. Ya, suntikan botok murah. Saya tak tipu. Betul. Cuba awak pakai sebelah. Okay, botanical effect mask ni kan. Cuba pakai sebelah. Buat testimoni kat muka sendiri. Pakai sebelah. Lepas 10 minit dah kering kan. Okay, gosok. Jadikan sebagai scrub. Gosok perlahan-lahan. Lepas tu bilas muka. Cuba tengok kat cermin. Akan nampak beza muka kiri dan kanan. Yang muka yang pakai mask botanical ni memang dia akan naik, dia akan tegang, dia akan cekang. Okey, dia akan shape sikit. And then yang tak pakai mask tu dia akan kendur. So sebab tu saya panggil dia botox murah. Okey. So tak payah nak pergi anesthetic. Faham tak? Okey. Muka berjerawat night cream mana yang paling sesuai? Okey, semua range okey je sebenarnya, tapi kena tengok keadaan kulit tu dan jenis kulit tu macam mana dan apa yang nak pakai. Faham tak? Macam saya, macam Taiwan 3D kita ada 2 range kan. Normal to dry, kombinasi to oily. And then kalau kalau Lumibi kita ada Lumibi cream. So actually boleh je sebenarnya, tak ada masalah. Dia tengok pada apa keperluan kulit tu dan apa yang kita nak dekat muka kita. Faham tak? Dia tak ada kiranya sebab skincare mereka kan kita ada macam Lumibi. Time was dia ada beza kan, normal to dry dengan kombinasi to oily. Macam tu. Kalau Lumibi kulit kering boleh, kombinasi boleh, kulit apa boleh, semua boleh. Faham tak? Dia tak ada beza pun. So kena tengok mana yang kita nak. Okay, kulit tak smooth, kulit tak licin, nampak kasar-kasar menggerutu, memang kena scrub. Maksudnya kan saya kulit mata tu dia tebal. Dia tebal sangat. Faham tak? So kena rajin scrub lah. Nanti okey. Ya betul. Kurangkan minuman makanan bergula, kafein antara punca jerawat juga. Betul. Ini sangat-sangat betul. Okey, macam saya memang tak makan sangat tau makanan manis. Okey, air manis pun saya tak suka. Saya memang minum air masak je. Siapa yang kenal saya memang dia tahu. Saya memang minum air masak. Sebab apa tahu? Sebab saya jaga benda tu. Sebab kalau makanan bergula manis ni, gula dan dia manis, dia sebenarnya boleh efek, boleh bagi tindak balas juga kepada penghasilan jerawat tadi tu. So kita kena tengoklah makanan kita macam mana. Kalau jenis suka dessert ke apa ke, boleh nak ambil. Tapi amount tu lah. Amount berapa banyak. Okay, and then berapa kerap. So kita kena control benda tu. Faham tak? Okay, macam saya sakit endo. So, benda-benda yang manis bergula ni memang kami kena elakkan. Sebab dia boleh trigger keaktifan endo tu juga. That's why saya tak makan lah benda manis-manis tu, saya kurang. Kalau saya teringin sangat je, baru saya akan beli. Macam tu. So, benda tu satu advantage lah sebenarnya kat saya. Kalau tak, saya memang bedal je kot saya rasa. Tapi durian saya akan makan. Actually, durian tak bagus tau. Untuk pesakit endo, durian tak bagus lah. Antara gel mask dan krim mana nak pakai dulu? Gel mask paling last. Okay. Nak tanya, ada customer tanya kulit dia gelap lepas pakai serum dia krim. Macam mana nak explain? Okay, kena tengok balik dia pakai produk apa sebelum ni. Kalau dia pernah pakai produk Mercury, memang kulit dia akan ada satu masa tu dia akan gelap sekejap. Sebab saya dulu masa saya pakai Mercury, lepas 6 bulan kulit saya tiba-tiba kusam. Saya dah macam, apa hal ni, macam nak jadi macam kusam nak jadi gelap, tiba-tiba macam mendung macam tu. Faham tak? Stres kan masa tu. Okay. Okay, ada lagi tak? Okay, untuk eye care produk boleh apply dekat kelopak mata atau bawah mata saja. Mohon pencerahan. Okay, kalau kata atas mata kita ni pun gelap, kita kena pakai juga eye cream.
Tapi macam biasa, pakai eye cream jangan pakai banyak. Kau konon kita nak cepat lah elok pudih, kedut tu kan. Jangan letak banyak. Bila kita letak banyak, memang pedih. Faham tak? Memang pedih. Guna dekat mata ni memang sikit je sebab dia kawasan dia kecil. That's why saya kata, beli eye cream memang kita akan rasa mahal harga dia. Tapi dia tahan lama. Memang dia tahan lama. Setahun lebih boleh tahan. So rugilah kalau kita tak pakai eye cream. Jangan kita rasa macam mahalnya. Yang kecil macam ni pun sampai mana? Kecil macam ni 139 kan. Tapi saya pakai ni dah setahun tau. Tahan lama berbaloi kan. Okay. Dan tengoklah mata pun dia tak ada kedut. Kalau kita gelap sikit-sikit tu, alah sikit okey lah. At least boleh lah daripada tak ada langsung kan. Okay. Sebab kita tak boleh elak penuaan. Kita boleh melambatkan saja. Kalau ada whitehead, kena scrub muka juga ke? Ya, kalau ada whitehead, kena pakai mask and then kena ada skin vigorate juga. Skin vigorate sangat bagus. Okay, dia akan bantu clearkan lagi, buangkan lagi blackhead, whitehead and degil tu. Faham tak? Sebab pakai mask saja memang tak cukup. Memang kita kena ada berus muka juga. Okay. So, ada lagi tak soalan? Kalau blackhead degil kat muka, apa nak buat? Boleh pakai black sheep mask. Ni bukan black sheep mask, charcoal mask. Kita kan ada promo bulan ni, charcoal mask dan juga serum clear proof kan. So, boleh beli set tu. Okay, serum tu nak jual kat siapa? Boleh jual dekat customer yang ada masalah kulit berjerawat. Okay, so charcoal mask tu kita ambil, kita beli. Okay, sebab blackhead degil ni, saya dulu ada tahu dekat hidung ni, tajam. Kalau makeup tu, okay, kalau orang datang dekat kat kita kan, boleh nampak tajam kat hidung ni. Okay, so apa saya buat? Memang saya konsisten cuci muka. Sehari 2 kali saya akan pakai Skin V untuk bersihkan muka. Selain daripada saya pakai mask untuk exfoliate kulit muka. Faham tak? Sebab kita pakai mask saja memang tak cukup. Memang kita kena ada satu tools untuk bantu clearkan lagi. Keluarkan lagi dia. Faham tak? Okay. Exfoliate 2-3 kali seminggu. Macam mana nak bagi exfoliate berbeza-beza kalau kita ada charcoal mask dan BE? Okey, contoh hari ni Friday pakai charcoal mask. Selang 3 hari pakai BE. Lepas tu nanti selang 3 hari pakai balik charcoal kalau perlu. Okey, kita kena faham charcoal mask ni dia adalah ada bahan utama, iaitu bahan utama dia aktif arang. So, kita tak boleh pakai pun dekat kawasan kulit muka yang kering. Kita kena pakai charcoal mask ni dekat kawasan yang betul-betul bermasalah, kawasan yang oily sahaja. Kalau kita pakai kawasan muka kita yang kering, dia akan menyebabkan muka kita lagi kering and then dia akan menjadi punca kepada jerawat juga. Faham tak? Okay. So, jangan pakai charcoal mask dekat tempat muka yang kering. Okay, so jangan pakai. Macam saya tak pakai dah charcoal mask tu. Saya tak pakai dah. Saya pakai kat hidung je. Kalau minyak sangat tu je. Kat pipi semua saya takkan pakai. Sebab dulu saya pernah pakai lah. Sini kering. Tapi saya pergi pakai juga. Lepas tu besok naik jerawat. Naik jerawat. Sebab dalam charcoal tu dia ada aktif arang. So dia sangat kuat. Memang dia akan tarik kotoran yang ada dalam liang pori kita. Tapi dalam masa sama dia tarik minyak yang sepatutnya ada dekat kulit muka kita. Sebab kulit muka kita ni dia perlukan minyak juga tau untuk balance lembapan dia. Dia bukannya tak perlu ada minyak langsung. No. Dia kena ada minyak juga. Tapi bila kita pakai charcoal mask tu, okay, sampai dia boleh buang minyak yang sepatutnya ada kat muka kita. So itu yang menjadikan kulit muka kita dia struggle untuk bagi lembapan. So dia akan hasilkan minyak daripada dalam keluar. So maka terhasillah jerawat tadi tu. Okay. Okay. Sangat best eye cream ni. Mata saya dak seka pun hilang. Yes, betul. Betul, siapa yang ada kedutan, okay, yang masih sikit-sikit kedutan tu kan, pakailah Timeless 3D punya eye cream. Memang bagus. In 4 weeks dah boleh nampak result tau. Sebab Timeless 3D tu, dia memang dah buat research. In 4 weeks dah boleh nampak result dia. Kalau kita konsisten, insyaAllah. Kedutan yang nak naik tu pun dia takut nak naik. Faham tak? Tapi kena rajin je lah. Boleh ke pakai skincare lain-lain? Maksudnya siang pakai Lumivi, malam pakai Infinity. Boleh, tak ada masalah pun. Saya buat macam tu. Kan? Sebab kita mestilah nak ada muka cerah, kan? Patut awet muda. Sebab tu kita kena pakai beberapa range juga sebenarnya. Faham tak? Macam Infinity dia advanced anti-aging. Macam Lumivi dia lebih kepada brightening. So dia tak sama fungsi dia. So boleh, tak ada masalah pun. Okay? Sebab kita yang tahu apa masalah kulit kita dan apa yang kita nak dekat kulit muka kita.
Tapi macam mana kulit muka dah kering, boleh lagi ke pakai Charcoal Mask? Okey, kalau kulit muka kering memang tak boleh pakai Charcoal Mask. Kena pakai item yang untuk melembapkan kulit muka. Jangan pakai Charcoal Mask tau. Nanti kulit lagi kering. Okey? Macam mana nak buat kalau ada whitehead yang susah gila nak hilang. Dah consistent exfoliate, dah cuci muka pun pakai Skivy. Okey. Okey, dia macam ni. Okey, kan tadi saya katakan rutin skincare kita, penjagaan kulit muka ni dia adalah rutin skincare. Okey, so memang kita kena pakai konsisten. Kita tak boleh macam tak nak langsung ada blackhead whitehead ke, tak boleh. Sebab okey, biasanya blackhead whitehead ni dia akan ada dekat hidung, betul tak? Hidung ni dia memang kilang minyak tau. Dia memang kilang minyak. So memang production minyak kat situ memang akan lebih. Blackhead whitehead memang kita tak boleh tak ada langsung. Saya pun ada. Faham tak? Cumanya kita boleh elakkan dia bertambah teruk, supaya dia tak macam betul tajam tu, faham tak? Itu je kita boleh buat. So konsisten je pakai Skivy semua tu. Macam saya kalau dekat hidung tu saya akan pakai Skivy tu buat lama sikit. Tapi bila guna Skivy, jangan kita pakai Skivy tu kita tekan dekat kulit muka kita. Bila kita tekan, kita sebenarnya merosakkan kulit skin barrier kulit muka kita tu, faham tak? And then tu satu, nombor dua, kita sebenarnya boleh menyebabkan kulit kita ni dia jadi melepuh. Bila kita tekan Skivy tu jadi melepuh, dia panas. Faham tak? Dia boleh melepuh. So jangan tekan. Bila guna Skivy tu letak dekat muka, just jalankan je. So dekat tempat bermasalah macam blackhead whitehead tu, lamakan dekat situ. Faham tak? Macam tu cara dia.